pertama-tamanya kita ucapkan banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT kerana pada malam yang indah, permai dan berkat ini, ya, kita dapat bersama sekali lagi. Dan alhamdulillah, yang bagusnya pada malam ni ada kelainan. Kita panggil bukan orang daripada grup kita. Ya, mungkin pada ramai tak ada asingnya lagi. Ada semua orang dah kenal ke siapa yang kita nak jemput malam ni, yang kita jemput malam ni? Dah kenal. Oh, dah kenal Okey, dah kenal. Baguslah kalau dah kenal. Tak payahlah cerita lagi kan. Okey. nak juga kenal. Okey. Jadinya okey, tadi siapa yang apa yang masuk lebih dahulu macam cikgu, saya panggil dengan Dr. Rubiah, Dr. Rubiah ni sebagai cikgu lah, pasal mungkin sorry lah cikgu lebih No problem. Dulu Cikgu Rubiah ni salah satu daripada cikgu kelas saya lah, cikgu kelas Bahasa Malaysia dulu, ya. Dan saya ingat lagi Cikgu Rubiah ni kira memang seorang yang agak tegas lah dulu kat sekolah, ya. So macam cikgu katalah, nak jaga anak-anak ramai kan bukan senang, jadinya kenalah tegas sikit kan. Jadi budak-budak ni, kalau kawan-kawan ni, kalau cikgu masuk je dalam kelas, dengar je dia berjalan kan, setiap orang ada, kalau jalan tu ada tempo dia kan, ada dia. Dengar je dia jauh, oh cikgu, semua orang dah takut dah. So senyap. Baiklah tu. Baiklah tu masing-masing. Jadi jangan nampak kita baiklah kan. Jadi okey. Yang pertama sekali kalau siapa yang nak tahu lagi lebih lanjut cikgu, ya, cikgu sebagai seorang motivator dengan kaunselor keluarga. Jadi kalau ada siapa-siapa yang nak minta nak jumpa dia, nak dapatkan apa kira advice ke kan, ataupun tips-tips rumah tangga bahagia ke, ataupun ada masalah keluarga ke, dia adalah salah seorang yang kita boleh jumpa lah basically. Dia cikgu tinggal di Shah Alam, so dekat je. Shah Alam ni di tengah-tengah seluruh dunia. Semua datang ke Shah Alam. Shah Alam ni memang tengah-tengah seluruh dunia. Jadi dia pernah mengajar di 4 sekolah menengah, ya, dan 4 maktab perguruan, dan juga pembimbing rakan sekerja Kementerian Pendidikan, selain sebagai seorang juru latih bertauliah dan pemegang tauliah Jaiz dan Jawi, ya, which is dan juga dia sebagai seorang penceramah bebas lah, ya. Dan dia ni adalah seorang trainer di company, di bawah company dia, ya, di RKH Motivation and Services. Jadi office dia kat mana cikgu? Kat rumah? Ya, aku home based office. Home based office. Sekarang ni banyak home based office kan? Ya, tak payah keluar. Memang dah nampak future kan cikgu? Jadi ya, insyaAllah. terus buat office kat situ, kat rumah. Jadinya cikgu memang berkelulusan daripada UM dan PhD di UKM, ya. Jadinya itu serba ringkas lah latar belakang cikgu, ya. Dan alhamdulillah so far dah ada 30 orang masuk, ya. Okey. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. So kita expect dalam 40 ke 50 orang lah malam ni insya-Allah yang akan join. Pasal kita pun limitkan. Tak dengar ni. Tak dengar ke? Ada masalah audio ni. Alright, sorry. Jadinya so sebelum kita memulakan cara menjemput cikgu untuk mulakan perkongsian, ya. Jadinya kita jemputlah Kak Ian. Mana Kak Ian? Kak Ian untuk menyampaikan. Tak masuk lagi. Ada. Mana ada? Ada. Kak Ian might be sedang driving balik tadi kot. Oh iya ke? Ha. Alright lah, kalau dia tengah driving, then maybe kita bagi Ros untuk bercakap sepatah dua kata, si Furus. Ros. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Dr. Rubiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tak jumpa. Saya pernah jumpa Dr. di Mardi dulu. Anda Oh, pasti ya. betah. Ya. Dapat pegang manis. Dah Jadi besar dah memang pokoknya. Mardi Ya lagi ke? saya manggis. Alhamdulillah. Benih manggis. Benda manggis ya. Okey. So kami sangat berbesar hati pada malam ni doktor ada bersama kami. Jadi kami nak dengar sedikit. Ini bukan mungkin ini bukan pertama kali dan tak akhir kali lah ni, insya-Allah. InsyaAllah. Kalau boleh ya kita minta InsyaAllah. Okey, ramai peminat ni tengah menunggu. Jadi saya alu-alukan kedatangan doktor kepada ini kami ni grup Kaizen Masters daripada Kangen Group lah, yang bisnes Kangen Independent Distributor. Jadi kami nak dengar lah malam ni mungkin yang paling utama sekali experience doktor lah menghadapi COVID-19 saya adalah YouTube tu saya dengar jugalah dah, tapi malam ni kita nak dengar live daripada doktor. Boleh ya? Okay. InsyaAllah. Dengan itu saya serahkan balik kepada pengurusi majlis anak murid doktor saudara Haji Kahar. Silakan Haji Kahar. Okey, terima kasih Sifurus. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi kita jemput cikgu lah untuk sharing ya pengalaman beliau dalam menghadapi penyakit yang sekarang sangat popular sekali diperkatakan ya. Jadi tanpa memasa cikgu boleh disambungkan cikgu. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syarhi sadri wa yassirli amri wa ala 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan alhamdulillah kehadrat Ilahi kerana memilih kita untuk bersama-sama dalam perkongsian ini. Mudah-mudahan perkongsian ini menjadi tali untuk kita layak dijemput Allah ke syurga bersama-sama insya-Allah. Juga kita panjatkan pujian tertinggi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kerana kita sangat-sangat mengharapkan pertemuan ini pertemuan ini diterima Allah dan kita layak untuk menjadi pengikut Rasulullah insya-Allah. Dan terima kasih ucapkan pada Puan Rusmawati, juga kepada Tuan Haji Kahar yang mengusahakan dan seluruh tim Puan Rusmawati dan juga dan seluruh semua yang diterima ataupun tempat sampai ataupun tempat sempat masuk untuk program malam ini, walaupun bukanlah besar sangat ceritanya, tetapi kita rasa berbesar hati kerana dapat bersama. Itu kekuatan. Saya sangat-sangat berbesar hati sebab jumpa pelajar saya. Jumpa jumpa anak murid. Bila jumpa anak murid tu kita rasa lebih tua lah. Tapi kalau tengok gambar saya lebih muda, nampak gaya. Contoh ini gurau. Maka sekali lagi terima kasih atas programnya. Terima kasih atas usahanya. Kerana bukan semua orang nak berkongsi. Kerana setengahnya mengatakan ataupun berpendapat bahawa kena COVID ini macam satu bala gitu. Kalau boleh tak ada orang tahu, tak nak cerita dengan orang, kalau boleh tak ada kongsi-kongsi dan sebagainya. Okay? Jadi pengalaman Umi ini pengalaman cikgu, nak panggil cikgu lah tu. Pengalaman cikgu adalah Umi selalu guna Umi, minta maaf banyak. Satu daripada nikmat-nikmat. Sebab itu kita terima hadiah dari Allah ini sebagai satu daripada kalau kita nak kata ujian boleh jadi susah, boleh jadi senang, boleh jadi berat, boleh jadi ringan. Tapi kalau kita kata dia adalah hadiah, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Walaupun kita mungkin sulit, mungkin susah, mungkin risau, tapi lapang dada itu mesti jadi nombor satu. Pengalaman sebagai mangsa lah kalau nak kata, ataupun kita kata hadiah dari Allah.
Pak Domi, ini pada cikgu ini pengalaman yang sangat menarik kerana apa? Kita tak tahu. Pertama, kita dapat keinsafan ataupun kesedaran bahawa COVID ini ada. COVID ini ada dan COVID ini walaupun kita tak nampak dan Allah pilih siapa yang nak kena. Pengalaman cikgu kata walaupun ikut SOP semua lengkap, komplit, memang tak adalah jenis cincai-cincai. Tapi sampai doktor kata apa? Doktor dapat kat mana ni? Dia tanya cikgu. Tapi cikgu kata cikgu tak tahu. Pergi ikut SOP-nya komplit, lengkap sangat. Memang teliti. Tapi memang Allah pilih nak kena. Sebab itu sekali lagi jangan kata kalau kita dah vaksin, kalau kita dah ikut SOP, kalau kita dah buat macam-macam, dah makan macam-macam, tak kena, tak ada garanti, tak ada garanti. Sebab yang datangkan benda ni adalah Allah. Dia adalah makhluk Allah. Jadi makhluk Allah dan Allah lah yang akan cabut balik. Allah lah yang keluarkan balik. Allah lah yang sembuhkan. Ini yang kita katakan kekuatan keyakinan bertuhan itu akan jadi satu daripada penawar. Okay, sebab itu bila cikgu kena, bila puncanya masuk hospital medical specialist di Salam Shah Alam, puncanya sakit gastrik je, bukan sakit demam ke batuk ke apa ke benda ke. Tapi dah jadi syarat siapa admit hospital kena buat swab. Jadi ketika itu rezeki dari Allahnya. Kalau tidak tak tahu juga. Okay? Maka apa yang terjadi bila swab, di situ cikgu disahkan positif. Dan kerja ataupun tindakan pantas pihak hospital spesialis Salam di Shah Alam mendapatkan tempat Umi di Sungai Buloh. Bermakna sebaik saja diakui ataupun disahkan positif, ketika itu cikgu masih sihat, sangat sihat. Tak ada simptom, tak ada batuk, tak ada sesemua, tak ada letih, tak ada apa-apa. Artinya dapat yang hadiah dari Allah ini dalam keadaan sedar, dalam keadaan boleh jalan, boleh makan, boleh tidur semua. Ini ataupun kita katakan tahap 1 lah. Kalau nak kata dia ada sampai tahap 4 tu dah masuk ICU lah. Jadi maknanya kita kata dapat tahap 1 ni tapi tindakan pihak hospital cepat. Umi dapat terus ke hospital Sungai Buloh dan dapat rawatan yang sangat rapi kita kata, sebab hospital Sungai Buloh sudah menjadi hospital pakar lah dalam COVID. Jadi tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu sangat tepat dengan keperluan. Ini satu pujian besar lah yang cikgu rasa sangat-sangat menghargainya. Kemudian bila masuk, sebab itu kita kata Allah bagi dalam keadaan kita tak tahu. Itu yang pertama. Kedua, Allah untuk cikgu, Allah bagi dalam keadaan cikgu sihat. Maknanya sihat tu artinya kita tak ada letih, tak ada pening, tak ada batuk, tak ada demam, tak ada apa. Jadi masuk hospital tu macam dalam keadaan sihat. Jadi bila kita segar, sihat tu maksudnya aktif, maka proses rawatan itu lebih mudah. Lebih mudah sebab kita boleh adjust apa yang nak dibuat tu. Apa saja treatmentnya, apa ubatnya, apa ekstrenya, nak ambil darahnya, tengok oksigennya, tengok heartbeatnya dan darah ambil pagi petang, tengok darahnya. Jadi kita dapat beri kerjasama yang sangat mudah dengan hospital. Sebab itu sekali lagi apa yang nak kongsikan, pertama jangan kata kita tak kena. Itu yang pertama. Kedua, jangan kata kita selamat. Ketiga, jangan kata bila saya ikut SOP saya tak kena. Maka kalau saya tak ada simptom, maknanya saya sihat. Tak. Umi tak ada simptom tapi terus dapat dia katakan positif, dan kalau positif peringkat awal merupakan positif yang sangat aktif. Sebab itu cikgu cepat-cepat dihantar ke hospital Sungai Buloh supaya dia tidak merebak. Sebab itu anak-anak, cucu-cucu yang di rumah tak ada kena. Semua negatif. Sebab baru kena terus bertindak. Tidak balik lagi dari hospital. Masuk hospital Salam, tak balik terus je. Daripada hospital Salam terus saja ke hospital Sungai Buloh. Jadi cikgu tak balik ke rumah, maka anak-anak dan cucu-cucu semua selamat. Selamat artinya negatif lah. Okay? Jadi tinggal di sana, biasalah 14 hari itu.
Jadi kekuatan yang nak dibangun, pertama terima. Ini yang cikgu nak kongsikan. Kalau kena, pertama terima 100%. Jangan tanya kenapa, macam mana, pasal apa aku yang kena. Tak payah tanya-tanya dah. Okay, masuk je itu pada Umi, masuk je hospital bermakna Allah nak bantu kita cepat. Jadi terima dengan lapang dada. Sebab itu meminta dengan Allah. Pertama, kalau dia takdirkan mati di situ, di Sungai Buloh, minta Allah bagi mati syahid. Kedua, kalau kita kata kalau Allah bagi sehat, maknanya meminta sehat untuk dakwah. Itu kekuatan. Maknanya selagi sehat, selagi boleh bergerak, selagi boleh bercakap, bermakna hidup ni nak kata-kata macam second life lah. Macam kita kata hidup yang kedua. Maknanya kalau di sana tu orang meninggal tu hari-hari ICU tu penuh melimpah. Artinya berita kematian itu sangat dekat. Ambulans tu dah setiap 5 minit in out. Maknanya kalau tengok frontliners pun memang kata penuh sesak orang gitu, memang sesak, memang sangat sesak. Okay, sangat orangnya keluar masuk gitu. Jadi kekuatan yang nak dibangun, pertama terima. Ini yang nak pesan sangat. Cikgu nak pesan sangat. Terima dengan lapang dada supaya kita mudah dirawat. Memang sampai ke sana kita hilang selera sikit. Kalau kita sihat tapi seleranya mengagam, jangan ikutkan. Jangan kata tak lalu makan. Oh, tak lalu makan tak boleh. Bila nak sihatnya? Maka kalau masuk, kalau katalah kita ke sana, kita redha bila lapang dada terima, maka kita mudah adjust. Tak boleh tak makan. Kalau tak makan nanti tak ada tenaga. Kalau tak ada tenaga lambat dan susah nak dirawat. Nanti kita akan dapat sakit yang lebih sakit lain. Gastrik lah, apalah benda gitu. Jadi dilawan. Apa sajalah. Umi hanya dapat rasa hilang selera sekejap dalam masa 2 hari. Okay, cikgu punya selera hilang 2 hari, tapi tidak dilayan lah, terus dilawan. Ya Allah, itu Tuhanku, bagi aku dah makan, ini rezeki darimu ya Allah. Jadi kekuatan balik, serah diri secara total dengan Allah. Jangan kata harap doktor ke, harap vaksin ke, ada apa tak. Umi pesan pada yang beragama, tolong serah diri bulat-bulat pada Allah. Sebab kita tak ada orang lawat. Tak ada jumpa siapa-siapa, jumpa doktor dengan jururawat je. Okay? Jadi kita tak ada tetamu, tak ada siapa-siapa. Maknanya yang tengok kita hanya Allah je. Yang dekat dengan kita hanya Allah. Itu satu daripada kebaikan kenapa tak ada pelawat. Okay? Tak ada pelawat itu bukan masalah. Tak ada pelawat itu bagi kita selapang-lapangnya dengan Allah. Sedekat-dekatnya dengan Allah. Sebab tak ada siapa-siapa. Kita nak cerita ke, nak mengadu ke, nak apa ke. Sebab doktor pun masuk pakai baju apa benda tu, baju uniform dia pun tu. Jadi masuk keluar, kita tak boleh keluar. Kita tak boleh keluar, tak boleh berjalan, tak boleh jumpa siapa-siapa. Bayangkan. Rasa macam dalam gua betul-betul. Dan maka apa yang menasihatkan pada mereka-mereka yang akan ke, yang sedang ke, yang sudah, maknanya bila kita tak ada pelawat, tak ada doktor dengan jururawat datang untuk nak cek darah, cek oksigen, cek jantung, itu saja. Yang selebihnya masa tu kita sendiri. Cikgu masuk bulan puasa. Bulan puasa minggu kedua ke ketiga gitu, minggu kedua kot, okey. Maknanya ketika itu cikgu masih boleh solat dapat solat macam biasa, dapat buat tahajud, dapat buat tarawih, begitu. Artinya kita layan diri kita ni, jangan kata kita sakit. Jangan layan kita ni sakit. Selagi boleh gerak, selagi boleh jalan masuk bilik air, bermakna kita boleh jalankan ibadah kepada Allah. Sebab masa itulah kita rasa tak ada siapa boleh tolong kita. Tak ada siapa boleh tolong kita. Okay, yang boleh tolong kita sebab kita masuk dalam kepala kita, virus ini Allah punya. Virus ini makhluk Allah. Okay, bila virus ini makhluk Allah, kita pemakhluk Allah, maka apa yang kita minta dengan Allah? Minta total, minta biar nangis-nangis. Minta, boleh kata, merengek dengan Allah. Okay, sebab itu kita seorang-seorang, jadi bolehlah nangis, bolehlah apa pun. Okay, jadi kita kata bila kita mempunyai keyakinan bahawa virus ini makhluknya Allah, yang bagi dia hidup Allah, bagi dia mati pun Allah, bagi dia keluar dari badan kita pun Allah.
maka tak ada lagi pilihan yang mengatakan nanti begitu, nanti begini, tak ada. Tak ada. Sebab itu doktor punya advice pada Umi pada hari kedua, dia kata apa? Doktor positif COVID, maka yang nak lawan dia, doktor mesti double positif. Sebab kalau kita tak positif, dia lambat ubat nak jalan. Lambat nak terima reaksi yang positif daripada ubat. Sebab itu ubatnya banyak. Memang cucuk hari-hari, ambil darah hari-hari, 2 kali sehari. Maknanya X-raynya dan sebagainya lah. Semuanya dibuat di dalam ward. Okay? Kita memang tak jumpa orang. Maka apa yang Umi nak pesankan, pertama banyak-banyaklah kalau Umi sempatlah juga bawa Quran, bawa apa semua apa yang patut. Kalau tidak zikir je lah. Zikir banyak-banyak, sebut nama Allah dengan penuh perhatian, dengan penuh jasad dan jiwa. Okay? Supaya kita dapat kekuatan. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau kamu uji aku dengan benda ini, aku redha dengan ujian ini, tolong bagi aku kesempatan dan kekuatan untuk merasakan, untuk menerima, kemudiannya berusaha untuk jadi lebih baik. Jadi itu sebab kita berjanji banyaklah dengan Allah nak jadi lebih baik, nak buat kerana Allah, nak buat yang baik-baik aja. Kalau boleh tak nak lagi. Itu kontrak-kontrak kita yang kita minta dengan Allah. Buat kontrak betul-betul. Jadi kita dapat macam semsutlah, macam kita kata satu janji lah. Satu kontrak lah kita kata. Okay. Supaya kita cepat kuat. Okay. Makan kena jaga, minum kena jaga. Tak lalu minum, telan juga. Supaya kita boleh urinate cepat. Jadi darah kita dapat cepat bersih. Kemudian kita kata, yakinkan bahawa sakit ini dari Allah. Maka yang menyembuhkannya dari Allah, maka yang doktor tu adalah tangan-tangan. Kita ibaratkan macam tangan-tangan Allah yang bagi kat kita, yang nak bantu kita. Jadi jangan takut, walau dia nak buat apa, cucuk entah berapa ratus, banyaklah kalinya, jarum besar, jarum kecil, ambil darah, ya Allah, Tuhan, rasa macam habis darah dah. Artinya pagi petang, tengah malam. Maknanya kita kena, walaupun sakit, itu sakit tu biasa-biasa, tapi kalau kita makan, kita jaga air, minum air banyak sikit, jadi darah kita cantik. Bila darah kita cantik, dapat ubat, darah tu dengan ubat tu cepat-cepat chemistry-nya. Artinya katalah kalau ambil pagi, petang dapat result, result-nya bagus. Jadi minum air tu kunci. Sangat-sangat penting. Kalau yang buat kuarantin di rumah tu, you must drink so much, banyak-banyak minum air. Banyak-banyak minum air kerana kita nak betulkan balik darah kita. Nak tolak darah tak cantik itu keluar. Okay? Kalau yang kuarantin keluarga ke apa ke itu. Yang keduanya, jaga makan. Makan kalau tak ada tenaga, kita tak boleh nak tolak. Kita tak boleh nak bina kekuatan. Memang kita akan lembik dan sebagainya. Sebab itu orang yang tahap 2, tahap 3 yang ada di apa pusat-pusat apa nama itu yang di Serdang tu, ada yang pensan, ada yang, kalau yang di hospital memang kalau tahap 3 tu masuk ICU dah, ataupun tahap 4. Artinya dah sesak nafas, dah tak boleh nafas, tak boleh bercakap. Jadi kekuatan apa yang Umi Allah bagi pada Umi ialah sakit tapi terima kemudian usaha, kemudian bina keyakinan. Kalau Allah kata apa? Kalau kamu usaha, aku bagi ikut usaha kamu. Jadi bila Allah janji aku bagi ikut usaha kamu, jadi kita tanya diri, apa yang aku usahakan? Aku jaga makan, aku jaga minum, aku jaga ubat, makan suplemen apa yang ada. Sebab kita digalakkan bawa ubat sendiri. Ubat katalah kalau batuk, bawa ubat batuk. Kalau semua, bawa ubat sesama, macam tu. Tapi izin Allah, sebab Umi tak ada batuk sesama, maka suplemennya lah. Ambillah apa saja suplemen yang boleh membantu imunisasi. Okay? Sebab kalau imunisasi kita kuat, maka reaksinya tidak negatif. Artinya reaksi ubat tu akan jadi positif. Sebab kita bantu ubat tu untuk kuatkan kita punya antibody. Sebab itu kita kata yang dicucuk pada kita ubat steroid, kemudian ubat antivirus, kemudian ada 3 ubat. Ubat blood clot untuk elakkan darah daripada beku. Jadi sebab itu mereka kata kalau 3 ubat ini kalau kita bantu dengan air, okay, dia akan berjalan cepat satu. Jadi nak elak blood clot, darah beku atau darah pekat,
Kemudian kita nak jadikan proses kalau telan pil tu 9 biji sekali telan tu, kalau ikut pakai otak, ya Allah, kita tak payah cakap doktor kata A lah, doktor kata B, tapi ingat setiap kali makan ubat, ya Allah itu angku, ini usaha aku, ini ikhtiar aku, ya Allah bantu aku, yang nyembuhkan bukan ubat, yang nyembuhkan bukan doktor, yang nyembuhnya engkau, ya Allah berkat usaha ini. Itu doa yang menangis-nangis dah kita berdoa setiap kali makan ubat itu untuk meraih kesembuhan dari Allah. Ini di antara spiritual, kecerdasan spiritual yang kena tinggi sangat. Kalau ikut pakai emosi biasa-biasa ni meletih dah. Ya, maknanya kita memang cepat nak letih. Sebab ubat banyak kan, ubat banyak, darah ambil, dan kita pula risau dengar macam itu, dengar macam-macam bunyi ada, macam-macam kisah ada. Sebab setiap kali nurse masuk jururawat tu dia cerita ada orang meninggal, ada orang itu, ada orang ini. Jadi kita alert yang itu. Okey, ya Allah itu angku, kalau bukan giliran aku untuk mati, okey, maknanya kalau sehat pun kalau Allah kata mati, mati. Okey, kalau sakit pun Allah kata tak mati, contoh begitu. Jadi bina balik keyakinan dengan Allah setebal-tebalnya. Maknanya kita tak ada tempat bergantung dah. Tempat bergantung kita hanya Allah. Sebab itu sekali lagi bangun balik kekuatan, tak ada siapa boleh sembuhkan kecuali Allah. Okey, kalau maknanya apa yang kita makan, Allah kata apa? Aku bagi mengikut apa yang kamu usahakan. Jadi bila kamu usahakan tu nampak double triple lah kita kata, makan macam-macam. Umi bawa semua suplemen, termasuk yang daripada For Life. Ada beberapa jenis yang Umi makan memang sepanjangnya pun dah makan dah tu. Jadi itu yang serasi. Vitamin C ni ya Allah udah kira macam jadi makan minuman biasa dah. Okey. Sama ada yang rendam ya, makannya semua ada. Yang kita kata banyakkan vitamin C. Sebab kita katalah nak makan oren, nak makan buah, mana nak makan banyak-banyak dalam hospital kan. Jadi kalau kita masih di rumah, kita dah boleh makan buah banyak-banyak. Makan pisang banyak-banyak. InsyaAllah. Pisang one of them yang bantu Umi dapat selera cepat. Buah-buah lain tak berapa. Tapi pada Umi, pada cikgu, pisang itu cepat buang kita punya tak hilang selera, kita punya tak lalu makan. Kemudian pergi toilet pun senang. Bila itu semua selesai, kita setiap hari boleh pergi toilet dan kita urinate yang betul. Jadi doktor akan tanya macam mana hari ni, makan macam mana. Jadi kalau semua sistem itu berjalan dengan baik, maka chances untuk nak sembuh tu lebih cepat, lebih cepat nampak. Kalau darah tu daripada, kalau katalah kena kuman tu 10, dia tak turun 9, dia mungkin turun terus 8, terus 6 macam tu. Artinya dia cepat loncat. Dia tak diturun 10, esok 9, esok 8, tak. Dia kalau kita kuat dengan imunisasi, dia akan turun 10, 8, 7, macam tu. Jadi kalau ikut cerita doktornya, memang dia kata your blood increase ataupun develop jadi lebih baik, double, cepat kata prosesnya. Dan dia tak dia berbalik-balik, tak dia katalah dah 7 dia lompat balik 8. Ini cerita doktor. Ada pesakit yang dah sampai 5 dah, maknanya dia lagi ke bawah lagi sihat lah. Dah 5 tapi esoknya lompat balik 6. Esok lagi lompat balik 7. Maknanya ada yang tak kena, ada yang tak kena. Sebab itu pada Umi nasihatnya ialah yakin bahawa yang menyembuhkan Allah dan ubat yang kita makan doanya tak berhenti, dan yakin bahawa kalau kita tak mengalami banyak benda-benda kronik, tak ada sesak nafas, tak ada sesama, elak batuk je. Batuk, sebab batuk tu ada kaitan dengan tekak, kaitan dengan paru-paru, kaitan dengan tak cukup air, kaitannya dengan nafas salah, nak kena pakai oksigen, macam tu. Jadi bila kita dapat kawal yang itu, dapat kawal batuk itu, dapat kawal demam. Kalau demam adalah selang-selang sehari itu adalah sikit, katalah kalau 37 tu, 36 campur-campur tu okey, 37, 38 tak adalah sampai 40 macam tu. Jadi untuk elak demam, elak batuk, minum air sebanyak-banyak. Okay, kalau katakanlah kata jual kangen kan, jadi minum air kangen, jangan bagi air lain.
Umi minta anak hantar dari rumah air kangen. Maknanya air yang beralkali itu sangat-sangat cepat react. Sebab itu nak bantu, bukanlah nak promosi sangat pun, tapi eloklah juga. Okay? Sebab air itu di antara air beralkali yang pada Umi dah pakai dalam 7-8 tahun juga kot. Betul. Maknanya artinya minuman kita tu, Mi punya minuman ni semua air ranggit. Jadi bila kita kata air beralkali tu, Mi tak pening kepala lah. Jadi kita, dalam badan kita dah memang dah ada air yang sihat. Bila ada air yang sihat, makanya kita tak ada cepat lembik. Tak ada cepat sensitif. Sensitif tu maknanya kita cepat terjangkit orang ke. Maknanya kita tidak, kalau orang batuk, kita dah dapat batuk. Orang sesama, kita dapat semua. Ada. Itu sebahagian daripada kekuatan dengan minum air alkali tadi. Itu Umi nasihatkan. Minum air alkali kalau boleh sihat ke, demam ke apa ke. Kerana dia akan membantu kita nak buat daya tahan badan tu cepat. Artinya dia tak ada menurun ke demam macam tu. Dia kalaupun menurun sikit-sikit. Tapi kalau terus balik cover balik. Sebab itu kalau dalam bilik Umi ni semuanya ada airnya, tak ada air lain. Okay, kalau minum air panas tu memang daripada COVID lah. Tapi kalau air sejuknya ataupun air kosongnya memang air kangen lah. Itu satu bukti yang pada Umi air sangat penting. Air sangat penting. Okay. Kemudian kita ambil kira juga ubatnya air. Itu paling penting. Dan ketiga, kita kalau boleh jangan bagi otak ni serabut supaya kita boleh tidur. Sebab pertama dia kena ada rehat, kena ada cahaya dan kena ada exercise. Jadi exercise kita buat dalam bilik tu je lah, buat apa yang patut. Supaya jantungnya bergerak dan oksigennya tak turun. Oksigen mesti 96 ke atas. Jadi setiap hari, setiap 3 kali sehari ambil oksigen. Oksigennya pakai senang aja kalau pada Umi dah belilah terus. Ini oksigen ni. Ini dalam ni ada kita kata penyukatnya senang sangat. Masukkan jari je. Kata masukkan jari, dia akan baca. Dia akan baca berapa kita punya oksigen. Jadi cubalah cari supaya kita kalaupun tak sakit pun, kita cek balik kita punya oksigen. Sebab make sure oksigen dalam badan kita levelnya 96 ke atas. Kalau dah rendah daripada itu, kita mudah nanti sakit lelah. Mudah penat. Dan yang paling takut ialah kurang oksigen, takut darah kita beku. Itu di antara benda-benda yang dinasihatkanlah supaya kita menerima, pertama terima, kedua layannya positif, jangan layan negatif. Ketiga, rasakan harapan besar kita ke Allah. Kemudian kita nak bangun balik, kita kata yakin dengan ubat yang kita makan. Yakin seyakin-yakinnya lah. Semua ubat yang kita makan itu baik. Jangan kata, aku makan tak jadi pun, kamu makan pula jadi, aku tak jadi tak. Yakin seyakin-yakinnya dengan doa berkah, ya Allah, terima ya Allah. Berkah air ini, berkah makan ini, berkah ubat ini, berkah exercise ini. Perkataan-perkataan itu mesti dekat dengan kita. Doanya tak putus, zikirnya tak putus, ini kekuatan-kekuatan. Sebab itu kalau nak tanya pasal yang pengsan ke, yang ICU ke, itu Mi tak dapat tengok lah. Tapi berita-beritanya melalui jururawat lah. Kata ada orang gini, ada orang pengsan, ada orang dah masuk ICU, ada orang yang dah tahap 4, ada orang yang masuk, dia panggil zon merah, zon kuning. Kata-kata dah zon merah tu, memang dah sesak nafas lah tu. Dan memang cari ICU, masuk ICU gitu. Jadi pada Umi sekali lagi kekuatan yang nak dikongsikan ialah kita melihat balik ke diri kita, apa kekuatan yang kita dah buat, apa benda yang kita dah protect. Okay? Kalau kita sudah bina protection kita, okay, airnya bagus, suplementnya bagus, vitamin C-nya bagus, makanya chances untuk dapat tetapi tak lama. Dia cepat dilute, cepat keluar. Sebab itu pada orang-orang yang hantar WhatsApp yang kuarantin di rumah, semua bukanlah semua, mana yang tahu Mi kena tu semua tanya, Mi makan apa, buat apa.
Jadi bila kita bimbing tu dia berjaya. Itu bukan nak kata bagus ke apa ke tak, tapi prinsip-prinsip itu boleh. Pertama air, pastikan dapat air alkali ataupun air apa-apalah. Okay, SCPI ke apa saja air alkali. Okay, yang kedua kita kata makan buah. Buah apa yang kamu suka. Tak kira lah daripada nenas ke betik ke apa ke benda ke. Umi suka pada Umi pisang. Sebab pisang tak payah nak pakai pisau, tak payah nak potong, tak payah apa. Dan dia lebih mudah dapat gitu. Kemudian Umi nasihatkan pada mereka supaya terima dengan lapang dada. Yang buat kita sulit, bila kita fikir pasal apa aku kena macam mana, berapa lama, atau teruk ke, aku ni mati ke hidup ke. Itu kekuatan. Jaga minda supaya lapang. Terima ini hadiah dari Allah. Maka aku sebagai hamba, aku tak boleh tolak. Tapi aku kena pakai, kena buat, kena layan. Okay, jangan kata Allah macam mana, nak kena macam mana. Jangan ngeluh-ngeluh. Tak boleh kata, tak sangka kita kena. Jangan. Semua tu sangka. Tak ada yang tak sangka. Okay, kedua, kita kata dia tak kira orang besar ke, orang kecil ke, berjalan ke, tak berjalan ke. Kalau Allah kata kena, buat macam mana? Contohnya. Jadi jangan jadikan dia permasalahan. Okay, jangan jadikan permasalahan. Kemudian isikanlah jiwanya, hatinya, perasaannya, tak ada harapan lain kecuali Allah. Tak ada harapan lain. Sebab Umi kena bulan puasa. Bayangkan bulan terbaik. Memang nangis banyak lah. Bila bulan terbaik itu memang rezeki terbaik lah kita kata. Jadi maknanya bulan yang Allah dekat dengan kita. Kita rasa kita kata aura Ramadan tu dan sebagainya lah. Benda-benda itu satu daripada berkah-berkahnya lah. Kalau kita baca Quran dapat pahala macam mana, zikirnya macam mana. Dan itu sebahagian daripada kesempatan yang Allah bagi. Timingnya cantik. Timingnya bulan Ramadan. Okay. Dan apa lagi nak ikut. Dan jangan takut sangat pada kalau orang tu begini, orang ni begini, orang tu begitu, kemarin kawan kita begitu. Jangan banding-banding. Sebab kita ialah diri kita. Jangan kata, dulu dia kena jadi boleh gini-gini. Orang tahu, dulu pun orang tu kena meninggal terus. Jangan pungut semua-semua tu. Kalau WhatsApp tu baca yang elok je. WhatsApp baca yang elok. Jangan yang buruk-buruk tu yang kata, Allah mak, ada orang dah begini tak sedar lah, masuk ICU lah, dah meninggal lah, gitu lagi. Jangan tengok gambar-gambar yang meninggal tu, tak payah. Sebab doktor kata, tolong lapangkan minda anda. Okay? Tolong lapangkan minda anda tidak positif, tidak negatif. Dan tolong lapangkan dada anda merasa bahawa Allah sangat sayang dengan kita. Kalau kita dapat rasa Allah sangat sayang dengan kita, bermakna Allah akan jadi sangat-sangat. Allah Maha Penyayang. Bila Allah Maha Penyayang, Allah tak biar kita. Bila Allah tak biar kita, Allah akan angkat semua doa kita. Yakin je mesti begitu. Jadi kita solat pun lebih khusyuk. Kalau ngaji tu memang kalau baca terjemahan tu memang yelah air mata lah kawannya. Kalau air mata tu boleh padam api neraka, why not? Nangis lah, peduli apa kan. Jadi lapang fikiran. Pertama kita kata jangan, dia dua je. Pertama bimbang ataupun kita kata terbimbang lah. Bimbang kedua, kita meramal jauh daripada Allah. Maknanya kita kata, Allah apa yang aku buat sampai ada, kita menyesal. Apa yang aku buat sampai kena macam ini ni. Jadi maknanya kita kata jangan tanya. Jangan tanya artinya kita tak ada rasa tekilan, rasa macam mana boleh kena, tak ada yang tu. Kita terus terima. Yang kedua, jangan ramal jauh sangat. Allah mak ada kawan tu meninggal, ada budak orang tu masuk ICU, ada orang tu. Sebab kita dah banyak maklumat kan tentang orang sakitnya. Jangan banding. Sebab doktor kata don't compare yourself to anyone in this world. You are special, you are the only. Doktornya pun sangatlah juga memotivasi kita. Okay? Sebab dia kata you are different. Jangan kata bila orang tu kena maka you kena. Kalau orang tu pensan, you pensan. Tak. Itu dia antaralah dapat doktor yang sangat motivated. Cara dia bercakap tu buat kita rasa terpukul jugalah. Kenapa nak sedih-sedih? Doktor ada, ubat ada. You dah duduk in good hand. You dah masuk ward. You bukan terbiar. You bukan di rumah. All the facilities ada. Jadi you should be happy. You should appreciate what Allah give you. Maknanya you datang dalam keadaan you sehat, dapat bilik yang dekat dengan doktor. Artinya
dah kemudahan semua ada. X-ray masuk dalam bilik kita, bayanglah. Maknanya kalau tempat lain kita pergi tempat X-ray ni, mesin X-ray datang ke kita. Artinya kemudahan yang Allah bagi itu mesti buat you appreciate effort orang. Maknanya doktor yang beria-ria, nurse yang beria-ria tu, artinya kita appreciate, jadi kita rasa macam, oh syukur Alhamdulillah, I am in good hand. Benda-benda tu yang akan jadikan darah kita jadi cantik dan kita lagi cepat sihat, insyaAllah. Itu di antara lah yang cikgu boleh kongsikan. Kecuali kau ada lah nak tanya-tanya ke apa ke, okay, kekuatan-kekuatan apa lagi yang harus diangkat. Dan bila keluar, you jangan kata bila keluar, pertama dipesan rehatlah dulu. Jangan pergi mana-mana. Pertama jangan pergi tempat kerja. Kedua jangan jumpa orang ramai dulu. Jumpa keluarga saja sudah. Dan yang ketiga, pertama you must make sure you have exercises. Okay, rumah cikgu kebetulannya ada court di tepi. Jadi boleh pagi petang lah boleh joggingnya. Kedua, make sure you dapat cahaya matahari, sunlight. Yang ketiga, you make sure you dapat rehat yang lengkap. Rehat yang cukup. Pertama, kita kata ada tidurnya sebelum zuhur atau selepas zuhur sekejap. Dan tidur tidak boleh lebih daripada pukul 11. By 10 o'clock mesti tidur. Kalau you nak bangun pukul 4 ke, pukul 3 ke, by 10 you kena tidur. Okay, sebab itu zon tidur yang sehat. Siapa tidur lepas pukul 12, dia lambat tidur. Dan tidurnya mimpi. Satu tanda tidur yang sehat ialah you tidur tak ada mimpi. Okay, siapa tidur ada mimpi maknanya dia tidur otaknya serabut. Okay, itu sebahagian daripada seni-seni tidur lah pula. Okay. Jadi kita nak pastikan kalau kita betul dapat deep sleep kita kata ataupun silent sleep ni, kita tak ada mimpi-mimpi. Okay. Itu yang Umi rasa lah atas apa cikgu rasa atas nasihat-nasihat pakar ni. Jadi bila maknanya kita jaga juga makan, jaga juga suplemen, makan benda yang baik-baik lah. Apa je orang kata baik, apa tu sauda ke apa hak lia hitam lah, apa bawang putih hitam, apa je yang orang cadang untuk baik, maknanya Umi tala je, Umi makan je. Sebab kita tak boleh nak kata itu tak boleh, ini tak boleh, tak payah. Makan je. Sama juga macam diet kita. Make sure you dapat good diet. Ada sarapan pagi yang seimbang, ada makan tengah hari. Jadi jangan lagi risau, nanti kena pula. Sudah. Okay, walaupun ada yang kata kita tak jangkit kat orang, tapi orang boleh jangkit untuk kita. Sebab itu kita nak elak sikit dan jaga jarak je lah insyaAllah. Dan setakat ini sudah berapa bulan? 4, 5, 6, dekat 2 bulan lebih, dekat 3 bulan jugalah. Okay. Yang insyaAllah setakat ini tidak ada apa-apa masalah. Masalah dari segi kesihatan ke, dari segi makan ke, dari segi selera ke, boleh menjalankan tugas macam biasa. Ini di antara yang Umi alami lah, insyaAllah. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi itu membantu untuk anda merasa lebih bersedia, lebih up to date, lebih ready, okay? Betul-betul. Okay. Okay. InsyaAllah. Kita kalau bagi cikgu 3 jam pun dia boleh cakap tanpa berhenti, cikgu ni. Allahu Akbar. Allah punya. Yang tak ramai orang dapat dapat buat. Okey, cikgu nak tanya macam apa ni, pasal 14 hari tinggal di hospital tu agak masa yang agak panjang kan ya? Ya. Jadinya ada masa-masanya tak ada being human kan, kadang-kadang ada rasa down juga kan. Macam mana cikgu boleh jadikan all the time positif? Pasal I'm sure apa yang cikgu cakap tadi tu not all the time akan rasa positif kan, pasal kita human kan ya. Ada masa kita down masa kat situ. Jadi macam mana cikgu boleh jadikan all the time positif kat situ? Okay, pertama kalau you ada ramai kawan itu guna grup dalam handphone. You tak minta semua doa dari depa. Maknanya macam Umi ada kelas-kelas masjid kan. Minta semua jemaah-jemaah doa, minta semua sahabat-sahabat doa. Jangan takut bagi tahu orang. Ya, Umi masuk je ward, terus hubungi semua yang ada nombor-nombor yang sempat
terutamanya grup. Bila bagi tahu sekali, maknanya sepanjang ramai lah yang masuk kan. Individu yang kenal you. Semua individu, tak kira muda ke tua ke, student ke, bekas student ke, apa ke, siapa-siapa saja, termasuklah kalau yang alumni staff, semua ambil bagi. Cikgu Anisah, ada beberapa cikgu yang artinya masa itu kita kena kontak semua orang yang kenal kita. Sebab doa yang paling Allah angkat ialah doa orang yang kenal kita. Okay, Umi minta doa je. Minta doa kecuali yang kalau yang apa tu jemaah masjid tu apa kata Umi minta dia orang baca Yasin lah. Baca Yasin untuk Umi, doakan untuk Umi. Kemudian tak boleh putus lah. Dan Umi akan bagi perkembangan kat mereka. Okay. Bagi perkembangan kat mereka esok macam mana, lusa macam mana supaya mereka terus berdoa. Ramai orang tak nak beritahu orang dia kena COVID. Jangan, rugi. Sebab kita nak doa mereka. Sebab kita tak tahu doa siapa yang Allah angkat. Jadi jangan kata sehat tu, jadi kita tak sempat nak sedih, nak apa. Sebab orang akan reply kan. Okey, saya doakan gini. Bacalah balik. Saya doakan doktor gini, doktor ini. Jadi dapat doa tu macam dapat siraman yang sangat menarik. Jadi you tak sempat nak gerak. Ada kawan-kawan yang dekat dengan hospital Sungai Buloh tu, bila Umi bagi tahu, nak sambalkan bilis tak? Nak sambal itu tak? Nak ini tak? Ada yang hantar sambal, ada. Ini di sebahagian daripada nikmat. Jadi kalau kita diam je, rugilah, tak sempat orang nak doa kita. Sebab itu pada Umi tak malu, tak takut. Orang kata, alamak, nanti keluar jangkit ke apa ke. Tak. Umi tak doa semua orang. Kalau KH ada dalam apa, jika ada dalam alumni star tu pun biarkan WhatsApp juga. Artinya setiap hari dia doa kita. Setiap hari sebab Umi bagi perkembangan lah. Oh hari ni dah boleh gini, dah buat gini, seperti itu. Jadi orang yang kenal kita tak tahulah kat rapat ke tak rapat, tapi dia kenal. Jadi setiap hari dapat doa. Setiap hari dapat WhatsApp. Jadi bacalah sehari dah. Kalau rasa macam nak down tu baca. Ya Allah, mudah-mudahan dia cepatkan sembuh. Dia gini. Jadi itu satu daripada kaedah selain daripada kita ngaji, selain daripada kita zikir, sebab tak boleh sembang kan, mana ada orang. Dalam bilik Umi tu seorang je. Jadi kita bersembang, kalau keluarga, sebab cucu Umi dah besar-besar belaka kan. Dapat tahu okey mak okey, tak banyak sembangnya, tapi doanya terus. Ngaji kita terus. Artinya kita tak orang juga ngaji baca Yasin kat kita, tak juga orang doa kat kita. Jadi kita pun sama-sama. Jadi tak sempat nak down, tak sempat nak rasa unwanted ke, tak sempat nak rasa you are apa kita orang blocked by others ke apa, tak ada. Artinya tak ada rasa terbuang, tak ada rasa tak diperlukan, pada rasa tak kisah, tak ada. Buang semua tu. Sebab itu pada Umi, grup-grup tu penting. Masa ni lah kita nak grup tu WhatsApp, kita WhatsApp pada semua grup yang kita ada untuk doa kita. Mudah-mudahan itu sebahagian daripada cara yang cikgu buat lah. Dan sangat membahagiakan. Alhamdulillah. Jadi Okay. Ada soalan lagi ke yang lain? Sila tulis kat situ. Ada orang tanya, pisang apa yang cikgu makan? Pertama makan pisang macam pisang bon, tapi bukan pisang bon, pisang yang pisang montel ke apa ke nama pisangnya. Ataupun pisang berangan, boleh juga. Pisang berangan pun boleh juga. Pisang yang itu banyak yang dijual dah siap gantung, dah siap. Dia satu ikat tu 5 biji, 6 biji. Dia gantung tepi-tepi kedai tu. Dia dalam setengah sikat lah, dalam 6 biji, 7 biji. Itu sebab dia manis, maka dia cepat matikan selera yang tak cantik tu. Okay. Dia macam appetizer lah lebih kurang. Okay. Yalah, pasal bila kita sakit tu makanan apa yang masuk dalam badan kita itu pun important juga kan. Yes, sangat. Ya, jangan makan tak sedap, jangan makan tak berselera. Jadi makan jadi tak seronok. Betul. Jadi saya minta adik kakak ipar buatkan serunding ikan lah, serunding daging lah, apalah. Sebab kita boleh hantar barang kat hospital. Apa barang boleh hantar. Jadi anak-anak boleh hantar. Jadi apa kita nak ya. Kalau kata nak makan nandos pun boleh, tak ada masalah. Artinya kita tidak dilimit untuk tak makan apa, jangan. Tak ada pantang.
Tala je apa yang ada. Okay. Cikgu bila di hospital tu, bila minum banyak air, berapa banyak air cikgu minum tu hari? Kalau kita ambil dalam botol mineral kecil tu, mineral bukan kecil sangat, yang sedang sikit. Mana dia tak ada contoh. Yang sedang yang kita boleh pegang tu, paling sikit 4 botol. 4 botol atau 5 botol. Artinya kita cikgu masukkan vitamin C yang boleh rendam air tu. Jadi 1 botol tu dapat vitamin C. Jadi kita minum tu vitamin C ikut sekali. Okay. Di sampai air kosong. Selain daripada vitamin C yang kita makan telan. Okay. Dia kena double triple. For your information, cikgu ada Mason Kangen Junior. Itu pun dah cukup baik dah tu kan cikgu. InsyaAllah. Jadi yang itu cikgu minta air dihantar ke hospital lah sepanjang cikgu. Ada share dengan orang lain ke juga air? Tak ada. Sebab begini, maknanya kalau rumah ni dulu kalau dia ada adik seorang. Jadi kalau dia datang tu dia bawa lah 2-3 botol tu. Botol 4 segi tu semua kita bagilah. Kita bekalkan supaya dia panjang lagi dia punya khasiat. Okay. Alright, bagus. Alright. InsyaAllah. Okay. Jadi apa sepanjang cikgu ada kat sana, memanglah kita ni kalau boleh kita tak nak masuk tempat tu kan, ya. Betul. Apa dia satu benda yang cikgu rasa kira dapat satu pengajaran lah untuk kita, untuk cikgu yang bila dah kat sana tu. Okey. Pengajaran pertama, kita sedar bahawa tak ada tempat bergantung kecuali Allah. Itu nombor 1. Kedua, keyakinan apa yang kita buat itu menjadi baik. Makan ubat, makan apa semua baik. Okay. Ketiga, apa saja peraturan, makan macam mana, pukul berapa, apa semua itu adalah nak ajar kita tertib. Yang mana nak makan dulu, yang mana makan kemudian. Keempat, kita jauh daripada rasa putus asa. Nak kecil hati, nak tersinggung, itu tak payah. Tak payah ada tu. Dan yang akhir sekali merasa bahawa sentuhan Allah itu sangat mahal. Sentuhan Allah sangat mahal untuk bantu kita tenteram, bantu kita tenang, bantu kita rasa positif. Itu semua hadiah dari Allah tu. Kita tak boleh bina-bina, tak boleh tampal-tampal. Tak boleh pura-pura, tak boleh. Itu sebab bila doktor kata, you look very happy. Yeah, I'm happy here. Duduk 14 hari for orang entertain macam manja kan. Manja. Orang makan orang bagi, minum orang bagi, orang hantar. Semua. Artinya, kita dimanjakan. Jangan anggap kita pesakit. Kita dimanjakan supaya kita cepat sihat. Jadi, kita punya energi, kita punya aura, semuanya aura-aura yang kita bina untuk positif. Okay, itu kekuatan. Sebab itu kita kata kekuatan mental perlu, kekuatan emosi perlu, kekuatan spiritual paling perlu. Sebab kita seorang. Betul-betul. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah. Tapi satu yang saya boleh rangkumkan lah daripada apa yang cikgu cerita ni ialah satu memang kita punya tawakal kita pada Allah tu memang sangat-sangat kena tinggi lah. Ya. Tebal payah. Dan tinggi dan kata orang tu kena dekat. Lepas tu yang saya nampak memang cikgu ni seorang yang positif. Dari dulu sampai sekarang rasanya macam negatif tu tak ada langsung. Macam cikgu tak allow any negative benda ada dalam diri cikgu kan sepanjang 14 hari. Tapi bukannya 14 hari lagi, pasal saya ingat kalau itulah pegangan kita daripada kita dulu sampai sekarang, dia lagi mudah lagi untuk kita jadi positif bila kita sangat kan. Sangat. Alright. Sebab itu positif itu ubat sebenarnya. Sebab itu kita kata makan ubat mahal, duduk hospital mahal pun kalau tak positif tak jadi apa. Sebab dia kata cepat doktor sihat. You look so hard, you look so happy, you look so bright, you look so active. Dapat rimak-rimak macam tu, tak kelas ke?
Jadi nurse pun bersemangat nak layan kita. Dia rasa macam dia pun dah kongsi juga kekuatan sihat tu. Dia pun tak adalah masa-masa masuk ward kita. Nak cucuk-cucuk dengan senyum. Jadi kita pun boleh gurau. Jadi itu sebenarnya ubat yang tak nampak tapi penting. Dorongan, pujian, gelak, sembang sikit. Jangan terus nak cucuk ni, nak cucuk tak ada. Ada sembang sikit dengan kita, macam mana hari ni, rasa macam mana, macam tu. Yalah. Itu kekuatan. Diorang pun perlukan your positive energy tu. Kalau Ya. dia ramai nak hadap orang kan. Macam-macam. Masa tu berapa ramai yang satu ward dengan cikgu? Umi cikgu untungnya dapat satu bilik seorang. Oh, alhamdulillah. Oh, jadinya itu sebahagian daripada hadiah yang Allah peruntukkan. Itu yang Umi rasa sangat-sangat dekat dengan Allah. Allah bagi the best. Betul-betul depan pintu tu mejanya frontliners. Maknanya apa-apa hal ketuk pintu je dah dapat bantuan dah. Itu kemewahan yang Allah bagi. Kita anggap itu bukan sekadar kemudahan. Pak Umi, pada cikgu rasa Allah mewahkan perasaan, mewahkan keadaan, mewahkan layanan, mewahkan. Jadi kita yang kena mewahkan. Jadi mewahkan ngaji, mewahkan zikir, mewahkan harapan. Kalau harapannya mewah, kita cepat sihat. Kalau harapannya kecil, aduh, letih. Aduh. Terus ada apa-apa nak tanya ke? Ada soalan dekat chat room tu. Tanya doktor dah kena vaksin ke? Tak boleh vaksin lagi sampai 4 bulan 5 bulan kot. Walaupun dia dah bagi ada dapat tarikh dah, tapi bila bagi tahu dengan hospital tak boleh lagi sampai lepas 3 bulan 4 bulan gitu. Okey. Sebab antivirus tu masih banyak kan dalam badan. Lepas 3 bulan dia masih banyak lagi. Jadi takut berlaga lah pula dengan vaksin yang dibagi. Betul. Jadi sampai bulan ujung tahun lah kot. InsyaAllah protected tu. Tadi satu yang struck me a lot lah Datuk. Datuk pula. Baru cakap dengan Datuk pagi tadi. Cikgu. Bila you mention about bila kita on a big mission, macam tadi tu big mission lah, nak baik kan Yalah. Kita tak akan allow negatif benda even untuk kita tengok ke dengar pun kita tak akan allow. Tak boleh. Jangan baca ke tengok ke. Betul. Dan kalau boleh, kalau ada pun yang melintas, jangan simpan. Cepat-cepat buang. Cepat-cepat buang. Kalau kata nampak macam, katalah lauk yang makan tu, lauk tu bukan selera kita, kata kan. Maknanya itu boleh jadi negatif kalau kita katalah di ikan yang bukan kita biasa makan ke apa ke. Ya Allah, Tuhanku, ini rezeki darimu, ya Allah, jangan aku sampai mubazir, ya Allah, jangan aku berdosa, ya Allah. Nak dorong tu. Tengok je, Allah, mak tak pernah makan ikan ni. Ataupun kita rasa kan, masak apa benda ni kan. Tak boleh, jangan ada tu. Kita terus je doa, ya Allah, ini rezeki. Ini hadiah darimu, bagi aku kuat, bagi aku sihat dengan makanan ini. Ataupun makan. Betul. Itu memang baguslah attitude tu. Satu benda yang kadang-kadang kita sendiri terlupa bahagian tu, kan? Artinya jangan biar dia let us kita. Jangan biar dia pancing kita. Okay? Kalau tidak, kalau kita terpancing, nak positif balik susah. Betul. Kalau kita katalah dah sakit hati kan, dah marah-marah kan. Marah kan lama nak cooling down tu. Tunggu pula dulu. Tak boleh. Okay? Jadi jangan marah, jangan buat orang marah. Alright. Okay, jangan cepat marah tapi cepat sejuk. Itu penting tu. Okay, betul. Okay. InsyaAllah. Mudah-mudahan terbantu. Okay, dah sekarang ni dah pukul 10 dah. Pasal kau dengan cikgu sampai pukul 10. Kalau banyak lagi nak tanya soalan ni, tapi tak apa. Jadinya mungkin untuk kali pertama kita panggil cikgu ni sampai pukul 10 lah. Lain kali mungkin kita boleh buatkan macam motivation kelas ke, kan? Banyak juga syarikat-syarikat buat. Okay. Jabatan-jabatan.
Jadinya boleh kita allow satu ataupun dua soalan lagi daripada daripada Boleh, insya-Allah. orang ada siapa-siapa nak tanya ke? Tapi ramai yang kata cikgu memang very negatif. Very positif, sorry. Very negatif. Insya-Allah. Sebab nak masuk syurga kan. InsyaAllah. Dua dari sekarang. Sida tu. Okay. Okey, tak ada apa ke? Okey, kalau tak ada apa-apa, jadi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih, jutaan, bilion, zillion terima kasih kepada cikgu kerana dapat meluangkan malam ni untuk bersama dengan kita. Jadinya kita doakan semoga cikgu bertambah sihat lagi. InsyaAllah. Supaya tambah bersama kita dengan kita nanti satu masa nanti insya-Allah, dan doakan kepada kita semua berjaya dalam bisnes ni supaya kita menolong lagi ramai orang bersama dengan cikgu jugalah. Mungkin satu hari kita panggil cikgu juga untuk motivasi Kangen ni. Boleh, kita dah jadi pengguna, tak ada masalah. Kan? Okay. Yang senang bercakap tu adalah yang sudah guna. Kan? Alright. Yang belum guna tu payahlah sikit. Okey, Kak Yan ada apa-apa ke nak cik? Ya, okey, Si Fukaha, terima kasih Si Fukaha. Assalamualaikum Umi Robiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik ya Allah, energinya terlampau tinggi ni, rasa nak meletup saya punya skrin. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak-banyak. Saya sebenarnya pernah jumpa Umi dekat ESQ Total Action masa tu you jadi guest speaker. Dan saya pernah ambil gambar dengan Umi tapi tak tahu cari gambar, tak jumpa. Anyway, itulah nak ucapkan ya Allah, itu saya punya alamak tak lepas. Macam tak dengar sangat, jadi kalau tak dengar tu dia start dah. Tak apa, dia balik-balik pulau kan. Okey, saya. Dia jadi macam tu, macam robot. Tak apa, kita faham. Itulah nak ucapkan Allah, terima kasihlah sharing. Dan saya rasa sangat bermanfaat tadi dekat tim saya. Minta maaf saya masuk lambat sebab saya dekat luar tadi. Dan saya juga hari ini sebenarnya saya dah 3 hari online coaching dengan ESQ online 3.0 dengan Pak Ari, dengan Coach Huda. Cantik. Tengah belajar lah. Tengah duduk belajar lagi. Jangan berhenti belajar. Belajar terus. Itulah sangat-sangat belajar terus lagi tak padam kan? Ya. Itulah sangat-sangat menghargailah Umi punya masa datang untuk cerita sedikit tentang pengalaman COVID. Sebab COVID ni sebenarnya kalau kita dengar daripada orang yang berlainan, jadi pengalaman dia berlainan. Tapi bila dengar daripada Umi, rasanya tak ada perlu ada fear. Sebab memang benda tu daripada Allah, daripada Allah juga kita akan kembali untuk kita kena 100% bergantung kat dia. Macam betul lah Umi cerita tadi. Dan saya sangat yakin dan rasa macam kalau dengan Umi ni rasa macam energy memang very high. Lepas tu kalau jumpa face to face tu, selalu mesti nak duduk dekat Umi, macam ada magnet lah. Macam ada magnet, boleh pergi peluk kan. Tapi ni dalam skrin kita tak boleh nak peluk-peluk kan Umi. Masya Allah. So itulah saya nak ucapkan terima kasih dan harap kita boleh berjumpa lagi insyaAllah depan ke ataupun melalui skrin. Ya, dan terima kasih pada Si Fukaha kerana menjemput Umi hari ni. Sangat-sangat, you are one of my idol actually. Selain daripada penceramah lain, because you punya to me, Umi punya everything apa yang Umi cakap tu macam ikhlas. Dia nampak macam tu. Jadi saya suka sangat transparent macam Umi ni. Lepas tu tak mengantuk, dia pam bagi. Okey. Terima kasih banyak-banyak Umi. Mungkin kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Sayang Umi. Amin, I love you too. Okay, back to you Fukaha. Okay. Ni ada berita terbaru ni daripada Urus. Dia kata ada token sikit untuk Umi. Tapi token tu tak boleh nak sampaikan sekarang. Jadinya kita ambil nanti pergi rumah
Bila PKP dah habis, nanti kita ada pecahan untuk ambil. Lepas tu saya hantarlah nanti rumah Umi nanti. Okey, insya-Allah. Okey, cikgu, terima kasih banyak-banyak. Dan Sama-sama. kekurangan apa-apa, saya dari mewakili semua yang hadir malam ni, minta maaf banyak-banyak. Dan semoga kita jumpa lagi, insya-Allah. InsyaAllah panjang umur. Terima kasih atas usahanya. Mudah-mudahan jadi ibadah, jadi keberkahan. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Okey, yang. Jadi sekali lagi minta maaf banyak. Anda kata dia tak kena di mata dan di hati yang cantik, hadiah dari Allah. Yang tak cantik itu memang kelemahan sendirilah. InsyaAllah mudah-mudahan kita diizinkan lagi untuk jumpa. Untuk cakap tajuk benda jalan lain-lain pula. Terutamanya yang ada kaitan dengan parenting. Yang ada kaitan dengan self-confidence. Yang ada kaitannya dengan how to make yourself happy with your job. Itu kekuatan-kekuatan. I'm a licensed trainer under Commonwealth actually. Jadinya adalah sikit bakat-bakat yang boleh dikongsi sebelum padam. InsyaAllah. Selain daripada untuk agama dan sebagainya. Okey, jadi sekali lagi terima kasih pada tim, terima kasih pada Kaha dan juga pada Puan Ros dengan siapa-siapa tadi tu, dan juga atas kesabaran bersama. Mudah-mudahan Allah angkat ini sebagai satu daripada perkongsian yang membolehkan mengikat kita untuk layak masuk ke syurga Allah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, maaf zahir batin. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Robiah. Okey, sama. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.